wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam ini malam yang ke-6 Malam ke-6. Ke-6, 5, 6. Malam ke-6 kita bulan Ramadan. Kita bertarawih insya-Allah. Mudah-mudahan amalan kita puasa yang ke-6 ni diterima oleh Allah dan supaya doa-doa kita diangkat oleh Allah, diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. So, pada malam ni bersama kita dengan rakan panel istimewa kita ya. Irbel ya. Bersama kita Puan Rosazwani binti Muhammad, berasal daripada Terengganu ya. Tapi tak apa, kita akan minta untuk permulaan ni Rosazwani kita minta perkenalkan diri dulu lah. Perkenalkan diri, asal usul daripada mana, bujang belajar lagi mana, ke, dah kahwin ke, belajar mana, semua tu lah. Okey, boleh mulakan. Okey, silakan Muni. Sebab hari ni banyak klien, so rasa macam tengok hebat ni. Masya-Allah. Klien terus kan. Klien terus. Main kau. So, okey, mulakan. Okay, so saya Ros Azwani binti Muhammad. Okay. Berasal daripada Besut Terengganu. Adalah Taufik ni. Saya merupakan rakan sejawat. Hello clear tak dengar? Hello ni tak keluar. Dengar ke tak? Dengar. Okey cakap. Okey. Saya merupakan rakan sejawat Cik Taufik. Okey. Bos saya yang baik ni. Okay. Dan saya tak adalah hebat sangat berbanding dua orang panel pada hari ni tu, Ustaz Nabil dan juga Cik Taufik ni. Saya sekadar orang kata apa? Bukan menghiasi, saya sekadar memenuhi kota. Okey. So mungkin saya kulilah. Ada Ustaz. Okey, apa belajar kat mana? Macam itulah. Sekolah rendah dulu kat mana? Kita memang dah kenal netizen, jabatan netizen tak kenal lagi tu. Jabatan netizen. Saya telah menghabiskan pengajian di peringkat ijazah di UPSI, ijazah pendidikan bimbingan dan kaunseling. UPSI. Yes, UPSI. And then sarjana master di UUM. Hebat, insya-Allah. Bujang. Okey. Dalam tempoh PKP ni apa yang meriwayat sekarang ni? Okey Ustaz. Saya sebenarnya sejak semenjak ni saya terlibat dengan aktiviti sukarelawan bersama dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sebagai kaunselor. Maksudnya provide servis dan juga mungkin lebih kepada provide servis untuk dia punya staff, and then provide juga macam contoh saya pergi ke stesen kuarantin, stesen kuarantin yang memang PUS ni people under surveillance ni dia tak macam bukan orang, maksudnya orang yang baru balik travel luar negara, dia akan berada di pusat kuarantin lah. So saya screening dia orang punya mental health lah, maksudnya dia orang akan kena jawab DAS, and then kita tengok dia orang punya perkembangan emosi macam mana selama 14 hari tu. Maksudnya saya melihat lah, saya membantu doktor-doktor tengok kalau ada contoh ada perkara-perkara yang berbangkit ke, sebab setakat ni tak adalah yang orang kata yang harmful, tak adalah, biasa-biasa je. Tapi best lah sebab kita belajar sesuatu benda daripada KKM dan bukan senang untuk kita hello? Ya, dengar. Bukan senang untuk kita bekerjasama dengan saya. Dengar. So jaga kelas. Mana kita pergi ke klinik. So contoh kita pergi ke klinik,
baru tadi saya pergi ke klinik kesihatan and then saya nampak lah suasana yang agak hektik lah. Maksudnya ada kluster yang kat pasar tu kan, tahu tak yang pasar Selayang tu. Okay. Okay. Kebetulan tadi saya handle case dan saya dapatlah yang nama mesra daripada pihak kat sana and then terasa lain setting bila berada dengan setting hospital berbanding yang biasa saya setting sekolah, saya setting college kan. So bila dengan hospital ni kita nampak orang kata apa, macam mana cara pengurusan diorang. So saya agak ni lah, rasa macam satu pengalaman yang agak ni lah. Yelah macam mana betul lah, kami ni hanya merasa PKP dalam rumah ni sebenarnya. Kami duduk rumah saja. Kami tidak merasai bagaimana PKP tu berlaku ataupun pihak di hospital, di pusat kuarantin. Frontliner. Jadi frontliner. Baru nak pergi ke pusat kuarantin dah tutup gitu kan. Tak sempat nak pergi. Jadi alhamdulillah Wani diberi satu kepercayaan untuk handle kes-kes ataupun bersama dengan frontliner. Maknanya ni kira frontliner ni, masya-Allah. Jadi orang nak tahu macam mana perasaan Wani tu ketika Yalah kita tak pernah kan jumpa dengan pesakit ataupun jumpa dengan ni kan. Jadi bagaimana perasaan dan ketika mula-mula Wani pergi tu, alamak macam mana kan? Kan takut ke apa ke? Dulu untuk pambik ni ada kata saya set untuk friend, jadi dia tak boleh nak. Siapa tu? Oh ni Zul Ahmad. Kawan kita semalam tu dia buat lah. Okey, macam mana Wani? Cuba cerita kenapa? sikit. Okey. Okey. Dia KKM ni dia adalah dia punya bukan undang-undang lah, dia macam kita tak boleh dedahkan sebarang walaupun kita tahu angka-angka ke apa ke, itu just confidential lah kan. Ya betul. Yang tu saya tahulah. Perasaan tu. Perasaan tu macam mana tu? Permulaan datang, rasa. Ni overload dah. Ustaz. Perasaan. Saya nak cakap pasal perasaan tapi nak cakap mengenai cara dia orang punya pengurusan tu yang menyebabkan lahirnya perasaan, oh macam ni sebenarnya bila seorang kaunselor, mungkin bila di setting sekolah, dia bukan terhad setting sekolah, kita tak menitik beratkan sangat tentang etika apa semua, bukan. Maksudnya bila kita bertemu ataupun bersua dengan klien yang lebih kata apa, macam-macam sektor, macam contoh doktor kita bertemu dengan MO, so diorang punya etika tersendiri dan pengurusan diorang sendiri. So saya rasa macam saya rasa macam satu pengalaman yang sukar untuk dijelaskan. Ustaz, macam mana Ustaz? Memang susah lah, betul faham. Saya tak tahu nak cakap gembira mungkin, walaupun letih, dia tak adalah sehari tu sebenarnya you kena duduk. Dia tengok kes. Contoh hari ni saya kena handle sampai pada pagi sampai ke petang. It's okay. Sebab benda tu memang kena buat segera. Okay. Saya suka cara layanan doktor-doktor. Walaupun diorang ada grade 54. Diorang ketua jabatan. Diorang ada, maksudnya memang tak ada. Bila kita berkomunikasi dengan diorang tak ada benda tu. Bila kita orang duduk semeja, boleh berbual macam tidak ada diskriminasi lah, tidak ada diskriminasi maknanya tak kan. ada boundary, maksudnya tidak ada jarak. Dia tidak ada jurang. Jurang kan. Walaupun dia orang kata orang besar-besar kan, orang kata kalau kira lah bagi saya, kalau 54 diusasi ni, saya rasa macam kita yang kecil, kita yang baru berapa, yang masih bertatih ni, bila berada dengan orang besar-besar macam tu, kita rasa satu pengiktirafan lah. Kita rasa macam dan dia orang punya humble tu tak boleh nak cakap lah. Dia orang memang kadang orang telefon. Okay Wani, Aiza tanya kena pakai apa suit tak Kak Wani? Kata Aiza. Aiza tak perasan. Macam mana Aiza tanya apa? Kena pakai PPE tak? Kena pakai suit. PPE suit tak? Sorry lah. Aiza. Ada pakai suit PPE. Diorang sebolehnya tak
orang kata apa, tak nak kita ada kontak dengan mana-mana. Contoh kalau misalnya dia orang buat sampling, dia buat sampling, ambil sampel, dia orang akan call, okey cikgu tak perlu datang ni, okey Ros tak perlu datang ini, datang esok ataupun Ros datang kedua boleh tak? So saya lebih kepada mobile way lah, remote maksudnya doktor akan call, okey Ros datang pukul 2 boleh tak, ada satu penghuni ataupun ada satu PUS, okey kami panggil PUS lah, PUS perlukan contoh kena telefon dia orang macam mana, tanya perkembangan dia orang. So pakaian PPE hanya bila terdesak ataupun contoh ada satu kes penghuni dekat station quarantine tu dia contohnya dia nak suicide ke, dia tak boleh bila nak bercakap, dia kena bercakap dengan seseorang. So dia kata saya nak bercakap dengan seseorang, saya nak bersemuka. So have to untuk pakai PPE lah. Setakat ni tak pakai lagi lah. Dan memang tak ada kontak lah dengan US. Orang tak ada. Memang doktor sebenarnya dia jaga. Okay. Bila dah settle, contoh kita pergi tu kan, bila balik rumah tu ada terasa macam aku ni okey ke ni? Aku ni macam mana? Anak apa semua kan? Anak suami apa? Itu pengalaman. Saya itulah sebelum saya jadi volunteer ni saya dah fikir. Dia orang sebenarnya ada interview by phone lah. Dia orang tanya sebenarnya dalam 70, kalau tak silap saya 70 orang lah yang 70 ke berapa ratus saya tak ingat. Dan yang dia pilih dalam 30 orang saja. Dan melalui interview tu dia tanya, okey boleh tak datang kalau misalnya ada kes. Okey, saya kata adakah kena maksudnya ada kontak lah dengan pesakit kan. Lepas tu kata tak, ini dengan staff ataupun dengan station quarantine, maksudnya penghuni PUS. PUI ni, kalau PUI ni orang memang PUS, dia bila dia dah ada simptom, dia akan panggil PUI. Yang tu yang akan pergi dia akan terus hantar ke hospital. So saya cakap kat dia kalau tak ada, it's okay, saya boleh. And then memang sepanjang dah 2 minggu saya jadi ni saya tak ada masalah. Saya balik, saya mandi, saya akan asingkan diri saya dulu, saya tengok macam mana. Saya seboleh-bolehnya memang menjagalah, basuh baju semua, baru saya akan ni lah komunikasi dengan anak apa semua, tak ada masalah lah. Masya-Allah. Maknanya semangat tetap kuat lah. Jadi kita perlu contoh lah kawan-kawan, mana jangan kita terlalu risau. Memang kita risau sakit kan. Tapi kita kena kuat macam Wani, walaupun dia tengok dia wanita ni adalah benda nampak lemah tapi hebat sebenarnya. Kan? Dia hebat betul. Dia kecil tapi nampak macam besar. Kita panggil Wani tapi dia betul. Kan? Kita panggil Wani dia tapi dalam tulisan dia nama Rose lah. Jadi jangan sama je Rose Wani tu sama je. Sama je, lebih kurang je. Dia bukan unik dan Ustaz, dia macam kadang-kadang pengalaman tu dengan apa yang contoh macam Taufik sendiri pun dia terlibat dengan talian kasih kan. Okay, saya sendiri pun terlibat. So saya mula-mula saya fikir boleh ke talian kasih tadi? Hello? Boleh ke? Betul. Dengar. Dengar. Betul. Jelas. Dengar betul. Kasih lagi. Lepas tu dalam masa yang sama saya terlibat dengan volunteer ni kan. So saya melihat sebab dia ada shift dia dan saya melihat banyak benda yang kita boleh ambil daripada klien-klien sebenarnya. Kita belajar daripada klien sebenarnya. Klien kita ada masalah macam ni, kita yang berfikir. Memang benar tau. Kadang-kadang nak padam kan masalah klien. Lepas tu kita nak terus bagi, kita nak sama-sama solution. Tanya Taufik lagi pengalaman. So bagi saya benda tu semua dalam masa PKP ni kita boleh, orang kata apa? Kita boleh improve kita punya skill lah. Sebab saya bukan sehebat Taufik. Dia ialah setiap orang ada kelebihan masing-masing kan. Tapi kira saya salute lah kena wanita seorang perempuan yang memang sebelum ni life dia memang pergi sekolah, balik sekolah. Tiba-tiba mencuburi benda yang baru kan. Sebab benda ni coronavirus ni pun baru first dalam sejarah lah, dalam dunia lah kan.
Jadi bila dia terlibat dalam secara terus memang sangat hebat bagi saya lah. Kan, bagi saya sangat hebat dan kita kena ambil semangat dia lah. Kita ambil semangat dia untuk kita sama-sama kuat. Jadi apa pesanan Wani kepada orang view yang tengok ni? Pesanan Wani apa yang Wani nak pesan? Bila saya pada Aiza yang tengok ni kan. Baguslah Aiza. Baguslah Aiza ni, dia selalu support. Okay. Pesanan Ustaz. Bila saya boleh keluar, saya melihat bagaimana persekitaran kita, dan saya melihat bagaimana di stesen kuarantin, dan saya melihat bagaimana di klinik kesihatan, kekalutan Charles kan, dia punya macam mana nak cakap, kita sama-sama berperang memerangi COVID-19 ni. Bagi saya satu benda yang baru dalam hidup saya dan juga mungkin hidup kita semua lah. Kita semua lah, rakyat Malaysia. Saya cuma nak berpesan kepada semua sebab saya ada juga menerima beberapa call yang mengatakan bahawa beraninya kau adalah beberapa orang yang rapat dengan saya, beraninya tak takut ke, kau tahu tak kau pergi tu jadi frontliner, orang lain tak nak pun kenapa kau sanggup kan. Tapi bagi saya untuk mencuba sesuatu yang baru kita kena ada keberanian. Dan satu lagi bagi saya nak mencuba, saya tak tahu apa benda yang saya boleh sumbangkan pada maksudnya daripada segi kewangan mungkin saya tak mampu tapi tak banyak macam Ustaz Abid Liu contoh. Dan so saya rasa skill saya ataupun kemahiran saya yang sedikit ini mungkin saya boleh jadikan sebagai orang kata apa, membantu frontliner lain. Sebab saya melihat sebenarnya frontliner kita ni sebenarnya dia kebanyakan bila saya tanya, saya tak tahu sama ada saya terlibat dengan staff yang memang secara orang kata apa yang ada kita tengok kat TV yang dah lama tak jumpa anak, tak jumpa bini, tak jumpa family. Saya berjumpa dengan staff yang tak terlibat secara langsung dengan COVID. Maksudnya dia orang hanya dia orang hanya terlibat peringkat kecil-kecil je. So saya tak jumpa dengan staff yang orang kata apa yang staff yang memang terlibat betul-betul memerangi, contoh kat hospital Sungai Buloh ke, tak ada, saya tak jumpa macam tu. Yang ni bertugas kat mana ni? Yang ni bertugas kat mana? Diorang hanya saya hanya dekat PKD Petaling. So PKD Petaling tu bawah dia ada klinik kesihatan lah, Taman Medan, macam tu lah. So saya jumpa staff-staff yang ada masalah sebelum sebab COVID lah. Okay, so saya cuma nak cakap dekat semua, apa sahaja yang kita boleh sumbangkan sepanjang COVID ni, kalau itu adalah orang kata apa, saham kita di akhirat, kita buat. Kalau itu yang kita rasa. Itu je lah. Okay, sebab apa betul apa yang Wani cakap betul. Kerana apa? Nabi pernah sebut dalam hadis, khairun nas anfa'ahu linnas. Sebaik-baik manusia yang boleh memanfaatkan sebaik manusia lain. Maknanya apa yang kita ada, kita harus bantu. Tambah sekarang ni, dalam tempoh PKP, apa yang kita buat, maknanya bukan semestinya kita keluar, maknanya siapa yang tak mampu, kita cuba patuhi PKP dengan yang terbaik. Jangan keluar rumah jika tidak ada apa-apa, kan? Patuhi jarak sosial. Lepas tu jaga kehidupan kita. Maknanya jangan, walaupun kita bukan sakit, tapi kita jaga untuk memutuskan virus ini, kan? Kita kebetulan esok kita akan memasuki sesi keempat, fasa keempat. PKP keempat, betul. Fasa keempat. Jadi insyaAllah walaupun kelonggaran akan diberikan, tapi mohon kepada semua, hargailah frontliner kita seperti Wani dan rakan-rakannya. Walaupun dia kata tak teruk, tapi dia bagi kita teruk lah, kan? Dia berani dan dia mencuba benda yang lain daripada hidup dia, kan? Kan? Betul. Jadi maknanya kita kena bantu. Maknanya manusia ni kita kena, wa kullukum ra'i, setiap orang penjaga. Maknanya kita kena jaga masing-masing. Kan? Jadi Fik, ada apa-apa nak tambah, Fik? Betul. Okay, whatever pun, terima kasih pada Wani ya. Kita sangat berbanggalah dengan Wani, seorang kaunselor yang sangat orang kata aktif, and then proaktif mengambil
ruang dan peluang untuk dia menyumbang jasa dan memberikan perkhidmatan kaunseling. Kita doakan supaya Wani untuk terus cemerlang dan gemilang, dan semoga rakyat-rakyat di negara kita ni tetap patuh dengan peraturan-peraturan ataupun nasihat yang diberikan oleh pihak pemimpin negara dan juga penguatkuasa kita ya. InsyaAllah. Sedih pula kan, lagu tu pula boleh disedih. Okay, insyaAllah. Siapa ni? Wow, sis Wani lantang bersuara Fazura Bridal. Bridal apa? Orang kahwin ni apa? Fazura Bridal. Okay, saya rasa ada Abel? Jadi apa yang saya nak bagi cakap maknanya, ingat apa yang datang kepada kita bagi orang yang kita rasa kita patuhi semua. Ingat kita datang kepada kita ujian. Ujian tu kita harus terima dengan redha dan kita usaha untuk menempuh ujian tu dengan baik. Jangan kita ikut nampak ujian tapi kita berserah dan kita tak buat apa-apa. Maknanya gunakan kesempatan yang ada, Ramadan yang ada sekarang ni gunakan untuk sebaik-baiknya. Kerana Ramadan akan datang setahun sekali dan tak tentu lagi kita boleh datang, kita boleh bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan insya-Allah segala amalan kita buat macam Wani buat ni bulan Ramadan ni, dia pahala dia berganda ganda kalau dia buat dengan dengan ikhlas insya-Allah. Jadi kita buat yang terbaik. Kan? Sama. Kita jumpa lagi Wani. Satu perkara yang barulah buat live. Okey. Terima kasih. InsyaAllah.